Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Ain Syahirah binti Muhammad Nur, pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Moral, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang soalan-soalan berkaitan dengan moral dan akhlak dari perspektif agama. Soalan pertama, peranan agama-agama dalam menangani permasalahan isu moral di Malaysia. Pada dasar umumnya, agama dan kepercayaan adalah pegangan dan panduan kehidupan bagi setiap penganutnya. Agama memandu dan memimpin individu untuk berakhlak mulia serta bertingkah laku, berfikiran, berperasaan seperti seorang yang bermoral. Seperti di Malaysia sendiri, kita berpegang kepada ideologi yang sama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Rukun negara amat menitik beratkan tentang kepercayaan kepada Tuhan. Okey, bagi peranan agama Islam ialah agama Islam merupakan agama yang syumul dan menyeluruh dari segala aspek. Islam juga berpandukan kepada dua perkara iaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan. Kedua-dua aspek ini mengajar individu tentang cara kehidupan secara Islamnya, baik dari segi puasa, fiqh, munakahat dan sebagainya. Allah SWT juga telah menurunkan para nabi dan rasul sebagai ikutan dan teladan yang baik. Bagi peranan agama Confucianism ialah kepercayaan kepada kuasa tertinggi iaitu Tian, iaitu syurga, dan kuasa yang tidak boleh digambarkan dengan imej atau fizikal. Confucianism menggalakkan penanaman ke arah kebaikan dan penyelenggaraan beretika berdasarkan kepada 5 kepercayaannya iaitu Ren, Yi, Li, Zi, Zin. Maka dengan usaha-usaha begini dapat menangani masalah moral bagi agama mereka. Seterusnya ialah peranan Kristian. Agama Kristian berpegang teguh kepada kitab Bible. Agama ini juga mengamalkan 10 dasar perintah. Agama Kristian juga sensitif dengan perkara-perkara yang tidak diboleh dilakukan seperti hormati ibu bapa kamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Maka dengan perkara-perkara sebegini, jika kita pegang teguh kepada agama yang kita anuti, ianya dapat menangani masalah isu moral di Malaysia. Soalan kedua ialah berkaitan dengan pandangan tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang moral dan akhlak. Antara tokoh yang mendalami bidang moral dan akhlak ialah Ibnu Maskawih. Ibnu Maskawih merupakan ulama sarjana moral, etika dan akhlak. Ibnu Maskawih mengatakan akhlak merupakan satu situasi kejiwaan yang mendorong insan. Akhlak juga merupakan satu sifat tabi'i. 6 perkara akhlak buat sejahtera akhlak. Yang pertama ialah pegangan agama yang mantap.
kita perlulah ada agama dan berpegang secara konsisten. Yang kedua ialah usaha dari individu tanpa mengharapkan orang lain. Yang ketiga ialah kekuatan syahwaniah dan jiwa. Seterusnya menjalani hidup bermasyarakat seperti tolong menolong. Dalam satu hadis telah mengatakan bahawa seseorang boleh dianggap berdosa jika dia tidur dalam keadaan kenyang manakala jeratnya dalam keadaan berlapar. Seterusnya mengutamakan kerohanian. Tokoh seterusnya ialah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dikenali sebagai Hujjatul Islam, yakni bukti. Tokoh Imam Al-Ghazali juga merupakan tokoh tasawuf. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahawa akhlak situasi yang mantap terbina dalam diri menjadi perbuatan dalam diri. 4 konsep akhlak bagi Imam Al-Ghazali. Yang pertama ialah jahil dan lalai, iaitu tidak dapat membezakan baik dan buruk. Individu sebegini adalah senang diubah. Kedua ialah golongan yang sesat. Mereka mengingati bahawa satu perkara itu betul sedangkan ianya susah. Individu sebegini sukar dibentuk, cuma memerlukan pendidikan secara berterusan. Seterusnya, jahil, sesat dan fasik. Mereka berkeyakinan bahawa perkara buruk dianggap baik, mati-matian dilakukan. Individu sebegini ialah sukar diperbaiki. Golongan keempat ialah manusia yang jahil, sesat, fasik dan jahat. Mereka melihat kejahatan diri yang melampau. Mereka berlumba-lumba melakukan kejahatan. Mereka diumpamakan seperti mendidik seekor serigala menjadi mulia. Soalan berikut ialah soalan 3. Contoh yang sesuai berkaitan agama dalam membentuk akhlak dan moral manusia. Contoh yang membentuk akhlak moral manusia yang pertama ialah daripada agama Sikhism. Agama Sikhism melarang kepada tidak boleh memotong rambut, janggut, tidak boleh makan daging yang disembelih, tidak boleh minum minuman yang memabukkan, tidak boleh merokok, tidak boleh melakukan perkara yang tidak baik. Dapat kita simpulkan di sini bahawa agama Sikh menggalakkan kebersihan kepada penganutnya. Agama Islam pula contohnya mendidik insan supaya melaksanakan tanggungjawab dengan rukun Islam yang diajar. Yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua ialah solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga ialah puasa di bulan Ramadan. Yang keempat ialah menunaikan zakat. Yang kelima ialah menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Contoh lain yang berkaitan agama dalam membentuk akhlak dan moral manusia ialah dari agama Buddhism. Agama Buddhism mementingkan perbuatan yang betul, di mana kita harus melakukan perbuatan yang boleh dijadikan teladan kepada orang lain, yakni perbuatan yang baik dan memberikan manfaat. Yang kedua ialah perkataan atau ucapan yang benar. Kita haruslah bercakap dan bertutur dengan sopan agar dapat membawa kegembiraan kepada diri sendiri. Kita tidak boleh mengutuk, mencerca serta mencaci orang lain. Yang ketiga, pandangan dan keinginan yang baik. Kita haruslah sedaya upaya untuk memahami sesuatu perkara dengan cara yang terbaik dan perlu mempunyai keinginan dalam melakukan kebaikan. Seterusnya, contoh daripada agama Confucianism. Confucianism menekankan kepada 5 prinsip iaitu Ren, Li, Yi, Zi, Jing. Ren bermaksud kemanusiaan, Li bermaksud tindakan yang betul, Yi kebenaran dan keadilan, Zi asas pengetahuan, Jing integriti dan jujur. Kita haruslah bersifat kemanusiaan setiap kepada semua manusia. Jika kalau ada orang kehilangan duit, kita bagi pinjamkan duit.
Kalau ada orang minta sedekah, kita bagi pinjam duit. Begitu juga perlu menghormati ibu bapa, rakan-rakan dan sebagainya. Secara kesimpulannya, setiap agama mempunyai sistem agama yang mantap bagi melatih penganutnya untuk berfikiran, berperilaku serta berperasaan yang bermoral. Ianya satu perkara yang sihat bagi pembangunan dan kehidupan bermasyarakat yang harmoni dan demokrasi, khususnya di Malaysia. Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku etnik dan bangsa serta agama perlu bersatu padu dalam masyarakat berbilang kaum mengikut panduan agama-agama masing-masing, seperti ideologi rukun negara yang mengajak penduduk untuk berkepercayaan kepada Tuhan dan mengamalkannya. Jazakallahu khairan kasiran. Sekian daripada saya. Terima kasih.